Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita wuqu'uha jama'atan fi rak'atil ula wa bi arba'ina wa bi mahallin ma'dudin minal baladi wa fi waqti zuhrin wa ba'da khutbataini bi arkanihima wahia hamdullahi ta'ala wa salatun ala nabi bilafzihima wa wasiyatun bitaqwallahi fihima wa qira'atu ayatin fi ihdahuma wa du'aun walau rahimakumullahu fi saniyatin wa syurita fihima isma'un arba'ina al-arkana wa arabiyyatun wa qiyamu qadirin wa tuhrun wa sitrun wa julusun bainahuma wa wila'un. Kita masih dalam bab Jumaat. Kita baru je sentuh bab Jumaat pun. Siapa dia wajib Jumaat, siapa dikira ahli Jumaat. InsyaAllah kita nak sambung syarat untuk sahkan Jumaat. Jadi kata dia antara syarat lagi sah ni, yang lepas syarat wajib. Siapa wajib Jumaat, siapa tak wajib Jumaat, siapa ahli Jumaat, siapa tak ahli Jumaat, walaupun hadir Jumaat. Dan kaedah kita besar tu kena perhati tu, khasnya tamu stautin tu. Yang zaman sekarang ni kebanyakan tempat-tempat kat Malaysia kita ni ada tempat yang istilahnya tak ada orang mustautin pun, macam di pekan-pekan yang jadi pejabat kerajaan macam Putrajaya apa tu, mana ada orang mustautin itu. Semua pegawai kerajaan, pejabat awam kerajaan yang duduk situ pasal bertugas. Tu pun kadang hujung minggu balik tak ada kat situ kan. Saya pernah sampai ke Putrajaya, saya tahulah kan, orang-orang situ. Saya bukan pergi tengok pejabat Putrajaya tu, dia orang panggil pergi adalah penceramah 2 kali tu pergi situ. Dia pun panggil pergilah, pasal ada program yang dah berdekatan dengan situ, singgah juga. Tanya dia orang kedudukan macam tu lah. Memang tak ada orang yang istilahnya menetap kat situ yang mustautin, tak ada pun. Jadi kaedah kita tak ada Jumaat, buat tak sah. Atas kaedah mazhab Syafi'i tak sah. Itulah, cuma kat Malaysia ni dia ada istilah fatwa khas tu. Fatwa khas yang ada pun zaman ni lah. Zaman dulu tak ada istilah fatwa khas tu. Fatwa khas. Bila keluar fatwa khas tu, dia banyak melibatkan orang-orang moden yang bagi pandangan ni. Pandangan orang moden ni kebanyakannya pelik-pelik. Dia jadi pelik-pelik. Dan saya sebut dia ada kaedah-kaedah yang tak ada ulama'-ulama' dulu membenarkan kaedah-kaedah mereka lah ni. Ada istilah tu yang daruriyat, tahsiniyat, ada saya sebut tu kan. Hajiat, untuk aulawiyat, ikut dia pula tu dia punya definisi macam mana nak panggil hajiat, macam mana ni dia nak bubuh lah kan. Apa sikit ni tahsiniat, ni hajiat, ni hajat dan keperluan, walaupun yang benda haram pun dia lenggah habis, tapi kata dia ni hajat. Senang sangat dia mengeluarkan kaedah-kaedah macam tu. Zaman musim-musim banjir ni darurat, sikit-sikit darurat.
Sampai pelik-pelik yang darurat dia keluarkan pendapat tu. Apa dia? Musim banjir, kalau tak ada air boleh tayamum. Banjir tayamum, bayang tak pelat lah. Banjir macam-macam keluar lah ayat, air ni kotor lah, campur air longkang, air parit lah. Dia tak faham bab air. Dia nak kira ikut tekak dia, yang mana yang pada dia kotor lah. Padahal syariat kata yang tu tak kotor, yang pada dia yang tu adalah darurat, yang syariat kata tak darurat. Yang tu untuk masalah. Yang zaman sekarang kalau ada teknologi pun macam Bill Gates buat tu, satu alat mesin, macam mesin duit, air keluar kelepuk jatuh kan. Dia boleh air kencing tu. Nanti ada mesin, ada penapis ni akan keluar, tekan dites sekali dengan normal apa-apa, tak ada seekor kuman pun, tak ada seekor bakteria pun. Jadi kata dia, is clean to drink, is safe to drink, is clean and safe to drink. Mereka menerima mesin macam tu untuk diguna pakai, untuk istilahnya apa, osmosiskan, jangan tukut bahasanya, kita semula air tu untuk boleh diminum dan tak dia jadi bahan buangan. Pelak dia boleh menerima tu. Dah apa dia pakai pelik. Tu zaman sekarang ni kita akan jumpa patut-patut pelik macam tu lah. Yang memang babi memang daripada babi, pasal dah tak rupa babi, dah tak bentuk babi, dia kata tak apa, pasal dah ubah rupa daripada rupa babi asal. Pelik-pelik lah ni. Wah, ni jagalah. Pasal kita lebih baik kita mengaku bodoh je, tak bijak macam mana mereka bijak. Keluar hukum hakam yang moden-moden ni, kita baik ikut mazhab Syafi'i, ambil je macam mana tok guru kita pakai dulu. Mengaku je bodoh, kita ikut je, kita muqallid kan. Dia orang mujtahid, boleh istinbat hukum daripada Quran hadis. Bagilah demo, habuan demo, kita tak nak. Dan kita mengaku kita bodoh. Demo cerdik, ambil kat demo lah cerdik tu. Orang macam ni pun saya pernah cakap kat Ambar kan, kaedah kita tok guru saya ajar, orang macam tu kita kelari tak guna. Buat macam mana? Bagi je betul-betul, bagi je betul-betul. Kita mengaku je kita bodoh kan. Kita bodoh, kita ikut mazhab, kita kolot, kita jumut. Dia orang tu, pakar-pakar semua, ada PhD, ada pakar-pakar, ahli-ahli pemikir Islam. Apa kau bijaksana, terpelajar, contemporary. Bagi je mereka berkelayakan untuk berijtihad. Ambil je. Berilah mereka dengan kelayakan mereka. Kita alim taklid aja. Okey, kita jadilah bodoh, kata buat tempurung, jumut, tak apalah, biarlah. Cakap macam tu je, biar dia berbulu dengan. Memang kita berbulu dengan dia, tapi biar dia berbulu kita balik. Dia nak sangat habuan tu, ambil, bukan boleh sanggah. Dia kaedah orang-orang yang nak sangat ni, kaedah dia memang tak boleh disanggah. Kalau sanggah, dia akan lagi menjadi-jadi kan. Bagi je terus kan? Bagi je. Baik. Jadi antara syarat nak dirikan Jumaat, pertama, wuqu'uha jama'atan fi rakatil ula. Mestilah jatuhnya ia ataupun berlakunya ia Jumaat keadaannya berjemaah. Wuqu'uha halata kauniha jama'atan fi rakatil ula, pada rakaat pertama. Jadi Jumaat syarat dia berjemaah, mana boleh sembahyang seorang. Tapi syarat berjemaah dia taklah pada dua rakaat. Memada hanya dengan satu rakaat dah hasillah Jumaat. Satu kalau dia tak kaedah ni. Kalau kita main lambat, kita dapat satu rakaat aja. Imam bagi salam. Berapa rakaat nak tambah? Kenapa pula satu? Pasal dah dapat satu. Pasal satu rakaat dengan berjemaah Jumaat dah hasil dapat Jumaat. Ya, betul. Memang macam tu pun. Tapi kalau kita main-main tak dan dapat apa-apa rakaat, tapi masih dapat Jumaat. Imam dah duduk tayar akhir lah sembahyang Jumaat. Kita pun ikutlah tayar akhir, tapi tak dapat rakaat. Imam bagi salam. Berapa rakaat nak naik?
6 bulan 4 lah kau ikut sembahyang Jumaat ni. Kau mazhab apa? Betul? Confident jawab? Ya. Pasal syarat untuk dapat Jumaat mesti dapat 1 rakaat. Kalau tak dapat rakaat, maka sembahyang tu niat Jumaat lah, pasal kita ikut aku sembahyang fardu Jumaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Walaupun kita niat 2 rakaat, imam bagi salam je naik 4. Jika tidak ada apa-apa rakaat yang kita dapat bersama dengan imam. Pasal syarat untuk boleh sah Jumaat dan dapat hukum Jumaat, dapat at least 1 rakaat. Cuma selalu yang kita jumpa yang masbuk tu lah, yang kita dapat 1 tu. Kalau dapat 1 kan. Macam mana pun, katalah pasal dia yang sebut macam ni, itu yang dalam kitab-kitab fiqh semua dia telah perincikan bab-bab macam ni. Pasal syarat dia mesti berjemaah pada rakaat yang pertama, dan mesti ada 40 orang. Tu syarat yang nombor 2. Nak ambil kata tang rakaat pertama tu, katalah ni jemaah ramai ni, semua pakat sembahyang Jumaat. Niat bila rakaat pertama naik je rakaat kedua, masing-masing hai masing-masing. Siapa baca dululah, siapa kemudian lah. Siapa nak berjemaah pun jemaah lah. Andai kata tak ada seorang mau berjemaah pada rakaat pertama, semua pakat mufarakah dengan imam. Tapi rakaat pertama ikutlah imam tu. Tapi rakaat kedua semua mufarakah dengan imam. Maksud apa? Yang ni nak masuk pejabat, ni nak terberak, ni nak terkencing, ni nak terwanak. Ni demam, ni semua. Macam-macam lah, boh begitu. Tak ada pun. Yang ni nak relax, ni nak makan angin, ni lapar lagi. Ni nak musafir, ni nak naik kereta api, ni naik kapal terbang. Contoh lah kan. Semua pakat mufarakah. Tak ada seorang mau berjemaah pada rakaat kedua. Sah ke? Sah. Jika pada rakaat pertama tu memang semua niat berjemaah, dah ada 40 orang, syarat-syarat tu yang lain-lain lah. Tapi saya nak cerita, memada hanya dengan walaupun sekaliannya hanya dapat 1 rakaat, sekalian yang dapat 1 rakaat sahaja hasil Jumaat. Tapi kalau tak ada apa-apa rakaat, walaupun niat Jumaat, imam bagi salam, wajib sempurnakan dia dengan sembahyang zuhur. Itu hukumnya nak pegang. Cuma hukum macam itulah. Bahkan kita makin belakang ni kita akan dapat lihat satu fenomena suasana Jumaat yang makin suram kan? Zaman saya dulu, saya payah nak tengok ada orang tak sembahyang Jumaat, payah. Kalau ada pun semua menyorok kalau tak pergi sembahyang Jumaat. Sekarang macam mana? Biasa. Kalau budak-budak pondok pun ramai tak pergi sembahyang Jumaat. Kalau zaman Covid dulu satu halau memang tak boleh pergi kena halau. Pergi halau. Tak boleh, budak pondok tak boleh. Semua orang kampung, bukan orang kampung. Budak pondok dia tak pergi sembahyang Jumaat. Ni pondok tu masa duduk Kedah Hulu lah kan. Budak pondok dia tak pergi sembahyang Jumaat. Dia halau balik. Orang kampung je boleh. Wow. Kita dapat fenomena yang pelak yang saya duk sebut selalu tu lah. Petunjuk akhir zaman dah. Akhir zaman macam tu. Sampai saat orang kampung tak boleh pergi sembahyang Jumaat, umur 70 tak pergi sembahyang Jumaat, kanak-kanak tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Dia sampai jadi macam tu. Padahal kita tengok bencana virus tu taklah teruk mana. Dengan apa yang ada tu tak teruk mana. Kalau ikut statistik kematian yang dia orang kata wabak Covid apa tu, dengan statistik kematian wabak dengan statistik kematian kemalangan jalan raya tu lagi ramai orang mampus dalam setahun berbanding dengan yang mati. Mampus tu nak kasarkan bahasa tu kan, berbanding dengan orang yang mati sebab Covid. Jadi mana bahaya ni? Covid ke kemalangan jalan raya? Kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya. Jadi darurat lah kemalangan jalan raya. Tak ada pun. Maksudnya bagi darurat lah. Motor baru hang tak boleh bawa lah. Maksud apa? Darurat. Tambah hak motor je hang. Trademark ni apa? Itu trademark dia. Tak faham sudah. Ada kita sebut usik dia sikit kan. Pasal dia macam tu. Atas jalan raya tak tahu lah macam mana. Itu yang dia buat ustaz kan. Sampai 5 hari tak start, tengok dia punya mengamuk. Tapi lama juga tak dengar motor macam tu kan. Lama kan.
Kau dia dah habis cewi dia. Cewi, bahasa kampung ni cewi cewi tak? Cewi ni kira macam gila steering gitu kan. Dia mula-mula tak pegang motor ni. Wow, dah lama. Dulu motor kan boleh usik ni. Naik lah. Cik. Murah hati bagi orang naik. Ni cerita apa ni? Nak ngajar fiqah ke apa? Nyambil tu kan. Cerita motor. Kalau ikut statistik yang mati jalan raya tu lagi ramai. Mati kencing manis pun lagi ramai. Dia boleh mati COVID. Sajalah sebut-sebut macam tu sikit kan. Tapi kenapa jadi dia timbul persoalan macam-macam. Yang tu yang banyak orang yang sedar dalam bab macam ni, minta supaya orang Islam ni sedar kan, jangan duduk dalam mimpi lagi lah macam tu kan. Jangan jadi bodoh lagi, duduk macam kata waktu pun tak tahu perkembangan mana yang batil, mana yang hak, mana yang kita telah ditipu, kita telah diperdaya kan, kita jadi lembu cucuk hidung. Ikut aja hukum hakam WHO tu sampai kita lupa dah sunnah kita, agama kita. Yang sepatutnya kenapa WHO boleh campur tangan pula kita punya urusan sembahyang macam mana? Pasal dia campur tangan kita. Yang mufti-mufti pun diam je kan. Diam. Tapi saya sebut selalu dah kan. Mufti siapa diam? Selalu mufti kuasa dia sikit sangat. Mereka bukan diberi satu keupayaan untuk satu autoriti, satu kepercayaan, satu kuasa untuk bercakap dalam bab agama, dan kata-kata mereka dipandang sehingga boleh menggugat mana-mana kerajaan, pemerintah, baik sistem diraja. Apabila mereka bersuara dan mengeluarkan pendapat, maka tiada siapa boleh mengganggu gugat. Tak ada. Walaupun perkataan yang dikeluar tu menepati syariat, tak boleh pakai. Mufti selagi tak ada arahan daripada pemerintah, jangan banyak cakap, diam. Ini mufti. Inilah yang kita punya masalah kita. Mufti hanya akan bersuara apabila diminta untuk bersuara. Dia tak boleh bersuara sewenang-wenangnya. Ini mufti kita. Itu masalah. Pasal dia mufti pun atas nama pejabat awam kerajaan, pegawai lantikan kerajaan. Jadi dia tertakluk di bawah perintah kerajaan lah. Kerajaan bagi lah. Kerajaan suruh diam lah. Kerajaan kata kau kena keluar macam ni. Kau tolong cari dalil untuk aku, untuk bagi boleh orang tak pergi sembahyang Jumaat. Cari dalil. Dia cari dalil. Memang macam tu pun kerja dia pun. Orang tu yang keluar dalil pelik-pelik yang tak betul pun. Dia punya usul fiqh dia, tasarruful imam manutu ala maslahah, kaedah tu untuk benda lain, tapi keluar untuk semua dalil-dalil COVID. Kalau orang tak mengaji dia tak tahu. Kita mengaji kita tahu lah apa benda lah. Dia orang punya dalil-dalil ni pelik-pelik. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah ni gedebak. Budaya mudarat gelepuk. Ikut dah dia nak cakap. Pasal dia akan berdalil mengikut arahan nas pemerintah suruh apa, yang tu dia akan bercakap. Tu yang nak bagi zakat ke LGBT, dia patuah LGBT. Nak bagi zakat dekat mangsa banjir, dia akan keluar nas untuk mangsa banjir. Pasal kerajaan nak keluarkan fatwa macam tu, dia akan diminta lah untuk keluarkan nas tu. Carilah apa-apa pendapat. Lepas tu sambil pakai itu macam mana zakat, duit tak berapa cukup, nak bagi duit ada majlis agama, macam mana? Fatwakan lah. Apa dia? Zakat pendapatan. Zakat pendapatan kena bayar. Tapi kalau tanya dia kena bayar boleh tak bayar? Nak bayar pun boleh, tak bayar pun boleh. Tak wajib lah nama tu. Nak bayar boleh, bayar tak boleh. Nak bayar pun boleh, tak bayar pun boleh. Zakat apa tu? Ada tak zakat nak bayar boleh, tak bayar pun boleh. Zakat kepala otak apa? Zakat kepala otak. Boleh faham bahasa saya. Tapi itu macam tu lah pentadbiran pejabat agama kita macam tu lah. Lagi kita belajar nanti ke depan, lagi kita jumpa. Pasal ni kita dah Jumaat nanti puasa. Kita semua isu-isu semua buat haji. Boleh kita semua yang ada semua kontroversi. Semua kacau.
Dah tak ikut syariat yang macam mana Allah Ta'ala perintahkan kat kita dah. Kacau habis, merapu semua. Kalau ambil hukum hakam yang kita mudah tengok, mencuri, dia tak ada dah potong tangan, sebat, tak ada. Tak ada. Hukum zina macam ni. Hukum minum arak macam ni. Hukum tak semayang macam ni. Hukum tuduh zina macam ni. Mana ada? Satu pun tak ada. Benda wakaf tak boleh dimusnahkan. Yang keluar semua terbalik, lain, bercanggah langsung daripada hukum-hukum syariat. Hukum misalnya teroka tanah kan kita tanah ni tanah Malaysia orang Melayu, teroka tanah, kalau kata ni tanah pula memang dibenarkan untuk teroka gini. Engkau teroka lah, nak masuk penjara boleh. Dalam hukum bekah boleh macam ni. Kalau nak tanah kalau macam mana? Kena ada hulu-hulu sikit, pergi jumpa yang ada kabel-kabel sikit. Lepas tu tak pernah jumpa, tak pernah pergi teroka, tak pernah buat apa pun. Tak tahu nama kita duduk dalam geran lah. Orang yang duk tanam, orang duk tebas, orang duk tanam, orang duk buat macam ni, teroka dah lama dah, bertahun dah, mohon geran tak pernah dapat. Tak dapat geran. Orang yang entah mana-mana, kita pun tak kenal pasti, tak duduk dalam kampung ni, tengok geran tu nama dia. Bukan sikit kes tu. Macam mana boleh jadi? Teruk kitanya negara tabiran. Yang dapat geran apa? Cina. Saya pelik macam mana? Development semua ca. Tanah beratus-ratus ekar, ribu-ribu ekar, boleh buat perumahan macam ni. Kita nak cari sekangkang kera pun tak boleh. Tak dapat. Nak buat setinggan pun susah. Nak cari tanah-tanah bagan, orang kata apa? Sepadan ni dia potong-potong ni, Jalan Raya Rizak, tepi-tepi apa. Yang cari tanah macam tu pun payah. Yang tu tak payah, senang-senang je. Tanah ratus-ratus ekar. Boleh tanam durian, boleh ambil balak pun sampai banjir sampai air bukit semua turun, habis keruh, habis semua lumpur, habis semua, habis tenggelam rumah orang di bawah tu. Orang kata dia tak ada apa-apa aktiviti pembalakan pun di atas bukit tu. Yang tu semua faktor semula jadi pokok tumbang dan air hujan bawa ranting-ranting kayu, kepala air satu ada pokok-pokok balak ni. Macam tu. Kamu tak faham saya cakap sudah. Dia jadi pelik ni. Pelik. Nak cerita apa tu? Cerita asal dapatkan jemaah. Peraturan yang ada dalam syarak, dapat rekat pertama. Memang hukum hakam jadi kita jangan dengar lah kalau kita tak pergi belajar kitab yang macam kita baca ni kan. Pasal pemerintah dia bukan kira sangat, dan kira ni mana sah tak sah buat, dia bukan kira sangat. Dia bukan kira pun. Memang kalau perhati dia tak berkira pun sebenarnya apa yang sah pun tak sah, tak ada pun. Kalau betul-betul dia ambil peduli, mesti dia akan ambil berkisah langsung, yang ni sah, ni tak sah, ni betul, yang ni tepat syarak, yang ni berdosa, tak berdosa. Tengok tak ada pun bahas buat dosa tak dosa lah. Tak ada lah. Baik, jadi syarat dia mesti dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat. Itu dobit mudah nak simpan dalam kepala. 1. Wabi arba'ina ataf wuku'uha. Bukan ataf pada nombor 2, dan bi arba'in taklukkan dengan wuku'uha. Wa bi arba'ina ay wa bi wuku'iha arba'ina. Wa bi wuku'iha la. Wa bi arba'ina wa bi betul? Wa bi wuku'iha bi arba'ina. Dan dengan berlakunya ia tu jadinya Jumaat dengan 40. 40 pun kitab kita disebut ringkas je. 40 ni 40 mana? 40 mesti 40 yang memang dikira sebagai ahli Jumaat. Itu dobit besar dia, mustautin tu lah. Mustautin selain daripada itu lelaki. Perempuan tak boleh. Merdeka, baligh. Jadi besar dia apa? Mustautin, Muslim, lelaki, baligh, merdeka. Baru nak boleh dikira sebagai ahli Jumaat. Mula tu ada syarat lagi, kamil.
Kamil apa? Sempurna. Apa makna sempurna? Sempurna apa? Sempurna akidah dia betul. Dia bukan Syiah, bukan ahli bid'ah, bukan Wahabi, bukan pluralisme, bukan komunis, bukan free thinker, bukan apa-apa lagi ya, yang tak ada akidah Islam ni. Bukan sister Islam, brother Islam. Bukan, kalau ada lah brother Islam. Saya sister Islam ada, takkan brother Islam tak ada kan. Boh pi ayat tu. Mesti akidah dia betul. Tu Arba'in tu, yang 40 tu. Lepas tu mesti fiqah dia sah. Reti macam mana nak kencing berak, nak air mana nak pakai, tahu nak istinja. Wuduk dia faham macam mana nak berwuduk. Sembahyang pun dia tahu mana rukun, tamak ninah, mana sunat, mana sunat ma'at, sunat ya'ah. Jangan salah itikad. Allah. Tahu pula waktu-waktu sembahyang, dan dia jaga sembahyang. Bukan orang fasik. Tu nak kamil tu. Kamil tu besar sekali, lihat adalah kamil dari sudut akidah dia betul, sahih, orang yang arif dengan Allah Ta'ala. Dan kamil ibadat dengan mana dia tahu sembahyang Jumaat dia macam mana nak sahkan sembahyang Jumaat dia. Bahkan umumnya dia tahu nak sahkan sembahyang dia macam mana. Tes-tes Fatihah tak boleh. Oh kacau. Tahiyat tak ingat. Sembahyang tak ada tamak ninah. Sembahyang pula pakai t-shirt, sujud nampak luar punggung. Kencing berdiri, tak basuh, enjut-enjut aja. Lepas tu pakai ni nak sembahyang, tukar, tak pakai pakaian dalam pasal kena air kencing, dia tahu, tapi siput tak basuh. Ramai dengar saya buat, ramai, sangat ramai. Saya taklah rajin pergi kaji seorang-seorang tu, tapi dengan kita tengok cara kasar pun saya dapati ramai. Saya yang boleh saya tengok tu pasal pergi sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat pun dulu saya jarang keluar-keluar. Bila saya dah pergi keluar mengajar masjid ni, kata-kata dan memang hari yang saya keluar ialah hari Jumaat. Kadang hari Jumaat pun pergi. Yang saya nak cerita ni apa? Dulu saya pergi Jumaat belah Ipoh lah. Antara pergi dulu masjid yang Ipoh pergi masjid negeri ya. Pergi masjid negeri dulu, masjid negeri dulu tandas dia ada tandas berdiri. Sekarang saya tak tahu, saya dah lama tak pergi masjid negeri, tandas dia macam mana. Dia ada tempat kencing berdiri. Dan bila hari Jumaat, kau pejabat ramai sembahyang Jumaat, apa kan. Lepas tu macam mana? Yang kencing berdiri ni beratur tau. Yang kencing berdiri beratur, yang masuk bilik air pun beratur lah kan. Beratur, tu kencing dia macam mana? Macam tu lah. Bukan basuh, mana ada basuh. Cuma kalau nampak yang macam cerdik sikit, dia kencing, hayun-hayun. Ayun tu tak faham menentang apa, ayun boyan ke punya pasal Lepas tu parking balik, lepas tu ambil wuduk. Cuma nak sembahyang macam mana, dia buka lah sependa dia apa-apa, pakai kain melekat, lepas tu lipat-lipat naik dia sembahyang. Turun lagi, tukar balik pakai sependa dia. Pasal apa dia tukar sependa tu? Pasal dia tahu ada air kencing. Sependa ni kata dia nanti ada air kencing pula, masalah pula, najis. Tapi dia tak tahu yang tu siput wajib basuh tu, dia tak tahu. Macam mana nak sembahyang Jumaat tu. Yang ni yang kita mengaji kitab Aku Iman tu, Tuan Guru Haji Cik tu. Masa saya hidup pun tengok memang panggil dia macam tu. Orang kampung pun dia memang kedai. Orang ni anak orang siapa pergi mengaji, siapa tak pergi mengaji. Dia sampai tahap dia tak pergi sembahyang Jumaat. Kata apa? Orang ramai. Apa dia? Berapa orang kampung ni yang pergi mengaji, yang belajar macam mana nak ibadat dengan sempurna. Dia sampai tak pergi sembahyang Jumaat. Pasal apa kata dah? Sembahyang Jumaat ada tapi tak sah. Baik aku tak pergi. Orang ramai. Tapi yang sah apa? Berapa orang yang pergi belajar bab akidah? Berapa orang yang pergi belajar bab fiqh? Dia punya berkira sampai macam tu. Pasal pula dia berkira pasal apa? Pasal kau kenal seorang-seorang dalam kampung ni. Siapa dia? Ni anak siapa? Ni anak siapa? Ni mengaji hak mana? Ni belajar hak mana? Siapa dia yang pergi mengaji? Dia punya bicara sampai macam tu. Siapa dia yang betul-betul pergi baca Fatihah macam ni. Pergi belajar rukun sembahyang. Dan kalau semak seorang-seorang pun memang dia boleh buktikan. Ni, tak ada tamak ninah. Yang ni mulut, suara tak dengar. Orang sembahyang tu, bacaan dia tak didengar oleh telinga dia waktu dia dalam sembahyang. Dia boleh sebut sebiji-sebiji satu-satu. Dia kata, tak guna hampa sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu pun tak sah kata dia. Yang kata nak sembahyang Jumaat.
Tok guru dulu dia berani buat keputusan sampai macam tu. Sampai orang pejabat agama jumpa dia. Ni keluar pendapat yang sesat, menyesatkan orang. Hampa kata aku sesat, hampa main jawab soalan aku dulu. Dia jawab, tak. Balik itu orang pejabat agama. Jawab. Kenal tak kenal? Hampa kenal nak orang dalam kampung ni? Tak kenal. Oh, nak kenal lah satu. Berapa orang dalam kampung yang pergi mengaji? Jawab. 40 ni 40 orang macam mana? Akidah ni betul tak? Ada tak hak Wahabi ada? Wahabi sah tak ahli sunnah wal jamaah? Dia kata Allah tak arah. Utaknya sunyi. Pekah tak? Tomak ninah. Jom kita pergi tengok masjid, tengok orang semayang ada tomak ninah, tak ada tomak ninah. Tu test tengok siapa baca Fatihah tak baca Fatihah. Aku tahu orang kampung ni. Oh, sampai macam tu. Dia jawab. Orang jawab agama nak jawab apa? Dia bukan tahu orang masyarakat. Dia nak tahu kata sesat. Ni balik itu tak boleh jawab semua. Maklumat tak cukup dia. Dia semua maklumat dalam kepala dia. Dia cakap semua dengan dia tahu, dia kenal, dan hukum tu semua dalam kepala dia. Jadi hampa dah macam ni. Jadi hampa nak kata apa? Sah tak sah sembahyang Jumaat? Dia kata sembahyang Jumaat, sembahyang fardu puasa pun sah tak? Tak. Habis tu macam mana hampa nak kata aku sesat? Aku sesat kan hampa sesat? Muka merah balik itu. Kalau salah tentu dah ambil tindakan. Tak ada siapa orang ni dia. Saya belajar tutup guru yang tegas ni dengan jumpa tutup guru macam tu lah. Tengok, dia orang ni tak takut orang. Tak takut. Dia cakap hukum hakam ni bukan dasar nak jilat kerajaan. Tak ada pasal. Dia orang bukan kaki jilat. Siap. Bunyi macam tu sikit. Bahasa ni pun kasar lah ni. Wa syurita bi arba'in. Siap. 40. Jadi arba'in mesti kamili. Bukan arba'in bodoh-bodoh aci 40. Jatuh kuasa 40 orang. Ada pasal. Jatuh kuasa pun jatuh kuasa. Kerana jatuh kuasa tak pergi masjid. Pengurusi tak biasa nampak masjid. Bendahari tak biasa nampak masjid. Kampung Jumaat bukan bendahari kira. Orang lain yang kira. Bendahari tak pernah tahu bahawa duit masjid. Kalau ada pun dia kira simpan dalam bank, dia kira simpan dia. Dia tak tahu pun nak cari penceramah macam mana. Siapa dia orang nak mengajar. Mengajar pun dia tak tahu yang ni Wahabi tak Wahabi. Imam pun kadang dia tak tahu yang mana sepatutnya jadi imam tak jadi imam. Dia lantik kroni-kroni dia. Yang ni boleh, yang ni boleh. Yang ni satu politik. Orang politik yang dia lantik jadi imam. Padahal sembahyang baca Quran tak betul. Baca Fatihah pun tak betul. Tambah tanya tajwid sifat huruf apa lagi tak tahu. Dia tahu yang ni pencen ni pencen cikgu, ni pencen askar, ni pencen polis. Sorry saya sebut nama tu cikgu polis kena tu, sorry kan. Ni pencen bomba. Yang ni dia lantik jadi tok imam. Lantik bukan jadi bukan pencen, dia kelayakan tu. Sagi aku suruh kawat di jalan. Tapi hang bukan askar mampu macam tu Ni hang bukan ustaz, hang nak jadi imam. Hang tak ada ilmu itu pergi belajar pun tidak, tiba jadi tok imam untuk nak buat tahlil, buat yasin. Yasin tahlil tak ada, tambah dia ambil paham dia bid'ah semua ni. Habis punah. Kita punya agama punah ni macam tu lah. Tu sebab-sebab punah dia. Orang-orang macam tu yang pegang, yang dominasi kan pengurusan masjid. Punah habis. Memang punah. Baik. Kemudian bimahallin ma'dudin minal baladi. Dan seterusnya mesti buat Jumaat ni bimahal pada satu tempat yang ma'dudin, yang dihitung minal balad, daripada negeri. Dia mesti duduk dalam tempat penempatan ahli negeri. Jangan pergi duduk ceruk hutan yang tu bukan tempat orang duduk dan tinggal. Tak boleh. Kalau kita buat misalnya, kalau katalah ni ada satu perkampungan, ada bendang ni tempat tanam padi kan, ada dangar gitulah kat bendang ni, tempat penempatan macam ni. Jadi Jumaat mesti dibuat di masjid yang dalam kawasan penempatan. Boleh faham saya? Itulah dipanggil ma'dud minal balad. Tak boleh pergi buat masjid di tengah bendang tu. Pasal bendang bukan tempat penempatan. Kalau ada pun, katalah dia termasuk dalam penempatan juga, boleh tanggung lagi sah. Ada yang
tempat penempatan yang duduk Jumaat dia bukan buat situ, dia buat cukup hutan tu, buah pergi cukup hutan ataupun luar daripada sempadan yang daripada Korea yang tempat sepatutnya. Yang ni Korea dia tapi masjid luar pada Korea. Yang ni pun satu pengurusan yang pelik. Kalau saya kata lah pelik sama. Macam mana boleh negara kita masjid ni tak duduk dalam tempat kita duduk tempat tinggal, tapi orang Cina, orang Hindu boleh duduk dalam betul-betul tengah pekan. Tu muskil. Tak payah cukup muskil lah tu. Kenapa sekolah agama, sekolah ni duduk cukup-cukup hutan ni. Tapi kalau orang Cahaya Nualik, Hanun Dawau, Tok Kong dia, gereja dia, sekolah rendah dia, bahkan kalau pekan-pekan besar sekolah menengah dia, duduk betul-betul tengah pekan tu. Masjid pun nak cari tengah pekan susah. Masjid nak cari tengah-tengah pekan betul susah. Tapi kalau tengah-tengah pekan besar tu, kubur jerat Cina pun tengah-tengah pekan. Atas bukit lah tu. Betul ke saya cakap tu? Mau pergi tengok kan? Hatta pekan yang kita rasa ini pekan orang kampung, orang Melayu punya pekan lah. Contoh, saya dulu tak bisa sampai kan, Batu Hampa. Contoh, saya tak bisa sampai pekan dulu. Bila masuk nama Batu Hampa macam Melayu juga. Sekolah Cina, jerat Cina, pekan Cina, semua kedai Cina. Melayu pergi mana? Sampai orang Cina main sini, orang Cina pun pelik. Kata Malaysia orang Melayu tengok semua Cina mungkin ya. Macam mana boleh jadi tu? Tu pelik lah. Pelik. Tambah kalau supplier barang-barang apa ni? Kalau barang-barang elektrik, Cina. Barang-barang motor, Cina. Ingat sebut. Barang kereta, Cina. Kita apa ni? Barang hardware, Cina. Simen apa, kayu, batu apa, Cina. Kata-katanya ni mah Melayu tak ada orang lah. Tapi siapa yang bagi urus lesen ni premis macam-macam. Tambah yang letup bukit tu, batu yang nak buat jalan raya apa semua tu kan. Tu lesen tu siapa punya? Payah cik orang Melayu. Kalau ada pun lesen Melayu, tapi yang pergi tebuk, yang pergi bom tu apa masalah kita ni? Teruk kalau tengok tu kita ni. Macam tu lah kita punya teruk ni. Apa masalah ni? Tu orang kata dah macam tak ada agama lah orang kita ni. Kita nak cerita kita memang duk bicara Jumaat, tapi apa nak jadi ni? Macam ni urusan ni. Saya nak cerita dia mesti masjid duduk dalam ma'dud minal balad. Satu kalau macam kolej universiti, dia bukan duduk dalam negeri betul ya. Dia duduk biasanya ladang sawit. Yalah mesti kawasan ni luas kan, berapa puluh hektar, puluh hektar, 40 hektar, 50 hektar, 100 hektar pun ada. Untuk buat universiti, penempatan macam ni lah, fakulti ni ke depan, kedepuk. Adalah Islamic Center dia tengah. Jadi tengah hutan padat, tengah hutan sawit. Mana ada orang mustatin itu? Orang mustatin pun tak ada. Pula tu bukan duduk dalam Korea. Boleh? Faham? Betul? Buat sembahyang Jumaat situ. Kan berapa kali punya tak betul tu. Dah lah tak ada ahli mustatin. Kadang 40 pun tak cukup. Lepas tu, bukan pula duduk dalam Korea. Penempatan orang yang penempatan. Yang ni penempatan untuk pengajian. Orang jauh-jauh yang datang. Mana ada orang duduk situ? Pencarah pun tak duduk situ. Pagat pun tak duduk situ. Yang duduk tu hantu raya yang duduk situ. Jin yang duduk tenang duduk situ. Tapi buat Jumaat. Ada pendapat. Fatwa khas. Itu kata, jangan sambung. Ayat kata apa? Ikut Nampak ahli mujtahid tak apa. Pakai pergi. Kami ni orang jahil. Kami sebenarnya cara orang kapung. Bayang tengok time COVID itu tu. Sampai pejabat agama tanya kami ni. Kami di pondok Kelah Hulu ni. Kalau ni pondok ni. Masjid. Bukan masjid. Sana tak ada masjid. Pondok tu madrasah. Masjid ni simpang nak pergi jalan besar tu masjid lah. Masjid pun besar 2 lapis tak penuh.
dua kampung main masuk pun tak penuh, masjid punya besar. Nak tahu apa? Dia boleh tanya, masjid nak buat sembahyang, masjid pula, pondok nak buat sembahyang Jumaat tak? Pasal Covid. Oh, yang soalan macam tu boleh ditanya oleh pentadbir agama. Pondok nak buat sembahyang Jumaat tak kat pondok? Nak buat sembahyang Jumaat tak kat pondok? Pasal apa ni? Pasal tak boleh ramai-ramai. Nak 12 orang, pondok nak buat tak sembahyang Jumaat? Kalau nak, mohon kita akan bagi kebenaran untuk di pondok pun buat sembahyang Jumaat. Kalau minta lulus. Kalau minta lulus macam kat sini pun itu, kalau minta lulus ni. Habis kita bukan macam dia orang. Tak ada 40, siapa dia? Kalau saya masuk sekalipun, saya dah memang atas kata diberi amanah kat sini, nak duduk sini, nak buat rumah sini, niat nak duduk sini. Rumah pasal duduk pulang tu, pasal orang rumah je tak main sini lagi. Apa saya nak sebut, berapa orang je kami kat sini. Tak minta, tak isi orang untuk buat Jumaat. Orang main ziarah pun main tanya, sini ada sembahyang Jumaat ke? Hari tu ada lah masa masjid Dolok Roboh. Dia buat orang tumpang lah, Ustaz. 8 bulan, 9 bulan. Tu yang jalan raya lampu kuning apa semua ada tu. Ada jalan raya masuk. Kau tak mampu tak masuk. Pondok. Kawasan dia ni tak pasal main jenguk. Kan? Kampung ni. Ni, Bangku Batu ni. Kawasan siapa? Adalah kawasan kau tu kan. Kawasan dia tu. Tak pasal main jenguk pondok. Oh, tapi tempat Cina apa semua sampai lah. Tempat yang pondok ni tak main jenguk lagi. Tempat Cina sampai, tempat Perkasam sampai, tepi jalan sampai, kolam ikan sampai, tempat rusa sampai, tempat Arnab sampai. Arnab sini kan dia tak sampai lagi. Tak faham sudah. Sekejap kita usik kita sikit. Wa fi waqti zuhrin, dan syarat untuk buat Jumaat mesti dalam waktu zuhur. Jumaat mesti zuhur tu, rasa tak ada masalah mana. Baik. Wa ba'da khutbatain ni, dan mestilah Jumaat dibuat selepas daripada 2 khutbah. Khutbatun, khutbatani, khutbataini, 2 khutbah. Biarkan hima dengan rukun kedua-duanya 2 khutbah. Jadi rukun mesti betul. Kita tengok dia sebut. Pertama, mana dia rukun khutbah? Pertama, hamdulillah. Mulakan khutbah dengan puji Allah Ta'ala. Itu mesti dah. Satu khutbah kita masih dengar apa? Alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Tu dengar tu kan. Alhamdulillahil qail. Tu yang paling popular sangatlah format lah ni. Alhamdulillahil qail. Tu disebutlah ayat Quran apa. Baik. Pertama mesti puji Allah Taala. Lepas tu wassalatun ala nabiyyi, dan seterusnya selawat kata Nabi SAW bilafzihima, dengan lafaz keduanya, lafaz hamdi dan lafaz solat. Masuk dengan lafaz tu mesti ada lafaz apa? Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala, apa seumpama tu. Juga selawat mesti lafaz selawat tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, as-salatu wassalamu ala rasuli ala sayyidil mursalin. Mesti lafaz tu, lafaz hamdi, lafaz salat. Wa wasiyatun bittaqwallahi fihima, dan syarat mesti ada wasiat dengan takwa pada keduanya. Khutbatain, 2 khutbah. Macam mana wasiat bertakwa tu? Kita duk dengar lah tu pun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dia lah tu, rukun tu. Kalau kita perhati yang kita duk buat tu, memang kita duk dengar jelas terang yang memang ada awal khutbah tu, memang rukun lah. Lagi apa? Wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan membaca satu ayat fi ihdahuma pada salah satu daripada keduanya khutbatain. Wajibnya biar baca Quran, ada ayat Quran pada khutbah utama. Khutbah utama itulah banyak ada nasihat apa? Khutbah kedua seeloknya ada.
Kalau tak ada, tak mengapa. Tapi seeloknya yang ada pada khutbah pertama. Kalau tak ada khutbah pertama, khutbah kedua masih ada. Satu atas kaedah ulama dulu, walaupun khutbah pertama ada, khutbah kedua dia tak akan tinggal perkataan ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tattaqun. Tattaqun tak tadun. Tattaqun tak? Ha? La'allakum tadzakkarun. Cover juga ayat Quran tu supaya khutbah kedua pasti akan dibaca ayat Quran tu. Memang jadi standard ulama-ulama tu tegur kita dulu. Sekarang ni ya kadang-kadang diubah, tak ada lah tu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan tu. Ada khutbah yang dah tak sebut dah tu. Kalau format ulama kita dulu memang tak akan tinggal. Qira'atu ayatin bi ihdahuma. Dan bila qira'atu ayatin, syarat dia mesti bacaan ayat Quran tu betul. Siap. Tak susah mana tu. Cuma kadang-kadang yang baca khutbah tu ada juga yang bukan ahli-ahli untuk baca khutbah tu, kerana masalah nak kena tag Rumi, Jawi pun tak boleh baca. Tu pun zaman-zaman lani ni dia ada timbul masalah macam tu. Ataupun anak muda tak ada yang boleh baca khutbah dah. Kalau ada pun untuk imam kena baca khutbah mana? Hak gigi pun dah tak ada, kena ambil subsidi gigi palsu. Macam-macam ada timbul masalah macam tu. Sepatutnya nisbah pengurusan agama ni sepatutnya pemerintah dia memang kena fikirkan di mana institusi yang nak melahirkan pelapis-pelapis untuk imam masjid, orang baca khutbah. Patutnya macam tu lah. Dan memang mereka mengakui pun sekolah kebangsaan memang tak boleh melahirkan pelapis-pelapis untuk duduk tempat tu. Memang tak boleh. Kalau tidak apa masalah dia orang kan. Punya ramai semua lepasan sekolah kebangsaan lah ke. Hatta yang MRSM pun belum tentu boleh jadi pelapis untuk baca khutbah, untuk jadi imam masjid. Lagi wa du'aun, dan juga doa. Selalu ghalib kita dengar Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Tu yang ghalib sangat kita dengar. Yang biasanya kalau tidur pun dengar doa tu macam mana? Selalu mesti bangun angkat tangan. Angkat tangan pun dah kelahi lah ni. Apa dia? Bid'ah. Nabi tak angkat tangan khutbah untuk masa khutbah Jumaat. Dia sampai jadi pahaman macam tu lah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana. Sampai ada ajar dulu apa? Doa sultan pun tak nak angkat tangan. Allahumma ja'al sultanana sultanal mu'minin. Apa doa dia? Tak lancar lah dia sebut tu. Jadikanlah apa sultan kami sultan yang adil dan bijaksana, yang mendirikan agama dengan saksama. Apa masalah doa sultan, doa yang baik kan? Apa masalah? Dia kata mengampu, itu bukan mengampu. Kalau mengampu ni, sultan kami adalah sultan yang adil. Pemerintah kami, Perdana Menteri kami, Perdana Menteri yang turun menolong masa banjir. Itu padahal tak buat, itu mengampu namanya. Itulah. Jadi antaranya doa dalam dua khutbah, walau sekali walau kana doa. Lau ni dah kita jumpa banyak kali dah. Selepas lau ni biasanya ada kana dan isim dia yang mahzuf. Sekali pun walau kana doa tu adalah rahimakumullahu, mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Sekalipun doa macam tu. Tapi kita standard yang selalu kita dengar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itulah. Siap. Lagi kita memelihara rukun-rukun yang ulama dulu dah pilih dah, sirah-sirah yang tertentu untuk memelihara. Khutbah ni pasti kena ada hak ni. Jangan ditinggal untuk memastikan
sahnya khutbah Jumaat tersebut, supaya dengan sah khutbah Jumaat barulah boleh melengkapkan sahnya Jumaat. Pasal dia by package, semayang pun mesti cukup syarat, khutbah pun mesti cukup syarat. Kalau semayang cukup syarat tapi khutbah tak cukup syarat, rukun-rukun untuk melengkapkan khutbah itu bagi jadi sah, tak boleh, tak sah khutbah, tak sah semayang. Tak sah semayang Jumaat. Baik. Dan untuk ada doa ni fi saniyatin ay fi khutbatin saniyah, pada khutbah yang kedua. Ya. Wa syurita fihima. Habis sikit itu pasal dia berkait rapat tu. Dan disyaratkan pada dua khutbah, pertama isma'u arba'in al-arkana, memperdengarkan 40 orang tu rukun. Satu rukun ni biar buat alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagi rukun tu siap perfect itu. Lepas tu hentam lah untuk makmum nak tidur, lepas tu tak ada masalah mana. Pasal apa? Memang ghalibnya sepanjang Jumaat makmum tidur. Kutuk rukun tu biar duduk awal. Tambah 40 ni mesti dengar ni. Jadi yang wajib dengar apa? Isma' arba'in, isma' apa? Arkana, dengarkan rukun. Boleh faham? Baca apa tu? Kita cerita apa tu? Bukan kena dengar khutbah, semua khutbah. Yang kena dengar ialah rukun. Itu rukun tu fokus baca awal, dan bagi rukun tu semua ada siap-siap di awal. Baik khutbah pertama, baik khutbah kedua. Cuma khutbah kedua tak doa tu lah, ada ujung kan. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat. Tu. Sebab tu ujung ada ayat Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ujung ayat Quran tu untuk cover kod-kod tertinggal baca ayat Quran pada khutbah pertama. Jadi mesti isma' arba'in arkana wa syurita fima arabiyatun wa arabiyatun, dan disyaratkan mestilah berbahasa Arab. Kebanyakan ulama kita ambil huraian bahasa Arab tu apa? Rukun dia tu bahasa Arab. Rukun khutbah tu bahasa Arab. Jadi tak boleh segala puji bagi Allah, selawat dan salam atas Rasulullah, tak boleh. Rukun mesti bahasa Arab. Bahkan ada ulama kita sebut Arabiyatun itu, apa dia? Semua khutbah adalah bahasa Arab. Tak ada satu pun yang faham Melayu. Walaupun orang Melayu tak faham Arab. Walaupun imam tu pun tak faham Arab. Macam mana? Wajib Arab. Macam mana semayang, semua mesti dengan lafaz Arab. Khutbah pun mesti semua lafaz Arab. Walaupun makmum tak faham Arab. Boleh? Faham? Memang ada ulama kita kata itu, tapi kebanyakan kita ambil di atas syarahan Arabiah tu, rukun di Arab. Ya. Ya. Dan ada ulama kita yang kata mesti semua Arab, walaupun makmum tak faham sampai tahbuk pun apa dia Arab. Baik, kalau tak faham, dah faham Arab, apa nak buat? Belajarlah sampai orang baca khutbah pun faham Arab, sampai makmum semua faham Arab, dan makmum pun macam orang Arab, walaupun semua hidung penyek Melayu. Bagus tadi, betul kan? Macam kita lah, semayang bahasa Arab lah. Yang pun cakap Arab hari-hari, betul tak? Lah. Yang tak perasan, hari-hari cakap Arab, semayang cakap Arab, walaupun tak faham Arab, walaupun baru belajar nahu, belajar nak isi mufrad, tasniah, jamak, nak kenal marfu', mansub, makhfud, majzum, nak kenal satu-satu mana na'at, ataf, taukid, badal apa benda-benda, baru nak kenal. Sepatutnya Arab ni dah jadi darah daging kita dah. Jadi nak faham apa? Jadi adanya rukun tu dengan bahasa Arab, semayang satu hal, memang Arab semua, mana ada Melayu satu pun. Bahkan khutbah pun ada ulama kita yang Arab ni adalah semuanya bahasa Arab, sekalipun tak ada siapa pun faham bahasa Arab.
Betul tak faham macam mana? Belajar. Kaedah lah gitu. Macam mana pun yang memang dipakai, yang Arab tu apa? Rukun dia mesti semua dengan bahasa Arab. Satu tak memada dengan doa contoh. Ya Allah ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup di kalangan mereka, begitu juga yang dah jadi mayat. Tak boleh, tak memada. Pasal doa mesti dengan bahasa Arab. Doa mesti dengan bahasa Arab. Ataupun baca terjemah ayat Quran aja. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu melakukan adil dan membuat ihsan, dan mencegah kamu daripada perkara-perkara yang mungkar, dan perkara-perkara kezaliman. Apa seumpama nak terima innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tu fadhkurullaha al-'azim wadhkurkum wadhkuru lupalah washkuruhu wala zikrullahi akbar, hujung tu lah belakang tu kan. Nak sebut kutubah lah, pasal lama tak yang kutubah Jumaat itu. Kutubah apa? Lama tak sembahyang Jumaat itu kan. Sampai nak baca satu pun tak kerti lah, lupa lah kan. Sampai ada orang tak kerti kan tu hari Jumaat tu apa dia. Okey, sikit sana. Jadi nak sebut Arabiah tu, bahasa Arab. Lagi syarat dia waqiyamu qadir, mestilah berdiri oleh orang yang mampu baca kutubah tu. Kalau dia berdiri, wajib baca dia berdiri. Macam mana sembahyang wajib berdiri, untuk sembahyang wajib sembahyang berdiri, macam itulah wajib kutubah dalam keadaan berdiri. Wa tuhrun, dan mestilah suci, maksudnya ada wuduk, jangan berhadas kecil. Begitu juga turun tu suci daripada hadas, suci daripada najis. Sama prinsip pasal dia hukum sembahyang. Wasitrun, begitu juga tutup aurat, jangan ada terbuka aurat. Macam mana bab aurat kita dah belajar bab sembahyang dulu, saya tak ulang wa julusun bainahuma, dan mestilah ada duduk antara keduanya. Dia termasuk dalam syarat untuk sahkan dua khutbah. Pasal tak jadi dua khutbah, melainkan syarat besar dia duduk. Tak duduk tak jadi dua khutbah, dia hukum satu khutbah. Walaupun dia berhenti sekejap. Pasal syarat untuk nama dua adalah dengan duduk, bangun pula. Bangun nama dua khutbah. Boleh? Pasal yang tu adalah uruf untuk menyebabkan jadi dua. Pasal nak jadi dua, berdiri, duduk pula, mula balik. Alhamdulillah, kan? Satu lagi mula balik, ibtidak balik, baca sekali lagi, nasihat lagi, ada rukun syarat dia, sampai hujung ayat Quran, baru tutup pula. Jadi yang tadi satu khutbah, ni satu khutbah. Macam mana nak jadi yang ni satu khutbah, ni satu khutbah? Duduk. Selain daripada, yang ni pun ada Alhamdulillah, salawat dan salam, ada wasiat dengan takwa, yang ni pun ada Alhamdulillah, salawat dan salam, wasiat dengan takwa. Mesti ada. Wa wilaun, dan berturut-turut. Berapa lama selang masa yang dibenarkan? Kadar dia seingat tak melebihi daripada kadar bacaan Fatihah. Untuk khutbah pertama dengan khutbah kedua, begitu juga antara khutbah kedua dengan solat. Jangan panjang perceraian lebih daripada kadar bacaan Fatihah. Satu imam dah habis khutbah kedua tu, jangan duk meleret-leret meleret apa? Meleret qamat tu, meleret. Begitu juga Allahumma salli alaihi wasallam. Qamat tu meleret. Imam kalau tempat tangga tinggi apa, jangan tunggu imam turun bawah dulu baru nak qamat. Tak. Pasal dia akan menyebabkan proses untuk boleh sembahyang Jumaat tu antara khutbah kedua dengan khutbah pertama. Imam pula bila dah berdiri pula tempat sembahyang, jangan pula duk qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Lepas tu tengok pula saf. Masuk ke dalam, saf depan tak penuh lagi ni. Dalam masjid masih banyak kosong. Masuk. Qul a'udzu birabbin nas lagi, usolli. Tu qamat pula meleleh panjang pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam azan pula qamat dah. Pula tu qamat pun bila imam dah turun tangga punya panjang menjela, duduk atas sejadah baru qamat. Qamat pula menjela-jela. Lepas tu masuk saf. Lepas tu astagfirullahalazim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kan kacau semua tu. Pasal nak cerita wilak. Turut-turut.
Satu, orang jadi ilmu, orang jadi imam ni, ilmu dia mesti steady. Dia dah tahu dah apa dia. Tak. Tengok Tok Bilal ni, kamat. Tepat sikit kamat. Dia dah siap dah apa-apa. Habis je, Allahu Akbar. Siap. Supaya jangan ada selang lama tu. Antara ni, khutbah yang kedua dengan nak solat. Yang tu tempat-tempat yang kena pelihara lah. Baik, kalau kita panjang macam mana? Panjang, putus mualat, kena baca khutbah lain. Dan khutbah taklah ya baca habis semua. Macam apa? Nak baca apa? Rukun je lah. Rukun tu yang wajib pun. Kata tu selang lama sangat, tak tahu pun imam tak jatuh pengsan. Pakat kipas dululah imam, kelepuk. Dekat 5 minit je lah. Baru imam tu sedar. Imam pun tak ada orang lain lah nak jadi imam. Hak tu je imam yang ada pun. Jenuh kita. Kan? Itu macam mana? Khutbah lain lah. Kalau imam tu pandai, cuba khutbah lain. Baca rukun je tau. Baca rukun lah. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahada, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Padahal wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Naik pula. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, hamdan katsiran kama amar. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul hu a'udzu bin nas ya. Badu Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ambil ulama yang dah lama dia susun kan. Aku lu qauli hadza pula dah. Apa dia? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Betul? Saya saja lajak-lajak je ni, lama tak sebut. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Komen moyang. Siap. Kita macam mana nak buat kalau jadi? Itulah nak kena pindah pandai. Tak payahlah panjang khutbah menjelu-jelu tu. Pasal nak ambil pun rukun, nak bagi sah balik pasal lah tak cukup syarat tadi. Pasal mungkin ada berlaku apa-apa insiden. Ilmu tu lah nak pakai masa kejadian-kejadian macam tu. Satu, dobit tu kena simpan dalam kepala siap-siap. Kena ada kejadian mana tu yang tiba-tiba ada orang sibil main masuk masjid tampar imam tu kan. Tahun bila tu? Sebelum Covid tu kan. Ada kan? Dia tampar. Masa tu kat Selangor kan. Masjid apa tak tahu? Putrajaya, Tanjung Karang kan? Masjid Negara. Tampar je imam tu. Orang Kelang Kabut tu, tu macam mana? Khutbah dah ni, tak ada sembahyang. Tu pakat semua Kelang Kabut batalkan sembahyang. Tangkap orang tu lah apa. Tu kisah nak khutbah macam mana? Tu semua tu mesti ada, ilmu mesti ada. Takkan masa tu baru nak baca kitab. Orang yang nak bertindak tu siapa? Siapa yang siapa bertugas, siapa yang reti. Orang yang istilahnya akan membuat keputusan pada hari tu untuk buat apa dia. Dia mesti pandai kalau tidak kan. Sembahyang Jumaat juga tapi syarat tak cukup pasal tak ada bilak. Jadi isu berbangkit pula apa dia? Selang lama kena sembahyang pakat qada zuhur pula. Pasal apa? Pasal bodohnya pasal. Orang dah tinggal lah ilmu-ilmu fiqh macam ni, tak tahu dah dobit macam mana nak ibadat dengan sempurna. Ya. Nah, isu tu kalau kita tengok dah menunjukkan maksudnya memang dah ramai dah orang tak erti dah hukum-hukum fiqh. Siap komen lagi apa masalahnya? Semua jadi putih, semua jadi ahli fatwa habis. Pasal apa? Keluarkan pendapat masing-masing ni pendapat. Kita mazhab dah lama kita belajar kitab silang teruk sebut terang-terang dah apa dia. Okey. Wa sunnah li muridiha. Wallahu a'lam. Ada soal? Tertib situ dia tak sebut lah. Kalau ikut tertib yang ada ni memang kena ada antara alhamdulillah selawat salam tu lah. Situ yang ada tertib pun
Yang lain berdoa ayat Quran itu dia tak ada tertib. Pasal tertib di situ tak ada besar. Pasal tanggung di atas nak khutbah, 2 khutbah mesti dia tak uruf mengikut format kita dalam syarat nak khutbah mesti alhamdulillah, selawat dan salam. Pasal tu dia tinggalkan tertib tu. Dia tak jalan atas jarian alam uruf, khutbah macam ni format dia. Pasal tu tak sebut tertib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.